Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, agenda awal ini bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur. Selepas pengumuman kerajaan untuk melaksanakan PKP 2.0, serentak dengan itu proklamasi darurat hinggalah 1 Ogos 2021 membimbangkan ramai di kalangan penganalisis ekonomi dan juga pemerhati masyarakat, iaitu apakah impak yang akan dihadapi bagi kelompok rentan, iaitu kelompok yang tergolong ataupun di dalam kategori B40 ataupun M40 bawah. Kerana kita sudah lihat impak pada PKP yang pertama dahulu, jelas apabila laporan UNICEF Keluarga di Pinggiran, kelompok inilah yang paling banyak akan menghadapi masalah ekonomi. Ramai di kalangan mereka terpaksa menggunakan simpanan, dan kalau tiada simpanan mereka terpaksa mengharapkan bantuan terus pihak kerajaan. Bagi kelompok ketua isi rumah seperti wanita, mereka lah yang akan menanggung banyak perkara menyediakan makanan di atas meja. Dalam masa yang sama, mereka akan menguruskan hal-hal berkaitan anak-anak yang tidak ke sekolah, dan mereka akan hadapi banyak hal berkaitan dengan psikososial seperti masalah tekanan, masalah mental dan seumpamanya. Adakah kita akan berhadapan sekali lagi apabila kita melalui fasa PKP 2.0 ini? Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya bersama Datuk Dr. Madeline Burma, Pesuruhjaya Suhakam dan juga Fellow Akademi Sains Malaysia. Selamat petang, Dr. Madeline. Ya, selamat petang, Tuan Haji. Ya, terima kasih bersama kami. Ini tajuk favourite kita, Dr. Madeline. Kerana kita tidak perlu rasa bersalah untuk membincangkan perkara ini supaya pihak-pihak yang berkenaan bersedia dan terus membantu kelompok rentan ini. Jadi sebagai permulaan, Dr. Madeline, adakah Dr. Madeline akan melihat pelaksanaan MCO 2.0 ini, walaupun banyak sektor dibuka, iaitu 5 sektor ekonomi dibuka, tidak seperti PKP 1.0 dahulu, hampir semua tidak dibuka. Adakah mereka yang berniaga, mereka yang dalam kelompok PKS, SME, dalam kelompok ekonomi tidak formal, mereka yang makan gaji hari ini, akan sedikit sebanyak juga akan terkesan dengan pelaksanaan ini? Okey, terima kasih Tuan Haji. Apa yang berlaku sekarang, kalau kita lihat ya, kita sekarang kita melalui satu lagi fasa yang kita gelar MCO ataupun PKP kedua. Yang dulu ialah yang pertama yang ramai memang stres lah dibuat yang tu, sebab kita hampir total lockdown ya, aktiviti ekonomi semua terberhenti. MCO ataupun PKP yang kedua kali ini yang telah diproklamasikan, kita melihat ada sedikit perbezaan. Saya antara mereka yang mengatakan bahawa kesannya tidak seteruk yang seperti yang kita lihat pada peringkat yang pertama. Ada beberapa faktor kenapa saya sebut begitu. Pagi tadi saya sempat pergi ke tempat yang saya selalu beli. Saya nampak makcik-makcik yang menjual nasi lemak masih ada kat situ. Saya melihat yang menjual di perniagaan kecil-kecilan yang dulu terberhenti dan sebagainya, mereka masih boleh berniaga. Dan saya juga lihat kedai-kedai yang dulunya tutup 100%, kini mereka menggunakan SOP, ada rentang situ kata tak boleh masuk, dan melalui SOP yang ditetapkan. Jadi bagi saya, satu ialah kita sudah melalui pengalaman pada tahun lepas, jadi kita melihat sekarang ada penambahbaikan. Jadi ada persediaan yang rapi yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk melaksanakan langkah yang lebih baik, yang itu tidak menutup keseluruhan ya, sebab kita lihat dalam MCO ataupun PKP kedua ni ada kelonggaran ya, walaupun kita lihat ada emergency darurat pun dilaksanakan, tetapi darurat pentadbiran ya, yang itu kita tidak akan sentuh. Jadi bila ditanya tadi sama ada golongan rentan ini akan terkesan, memang mereka akan terkesan, tetapi langkah-langkah tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan, kalau kita lihat ya, 305 ya bilion yang telah dilancarkan untuk menangani COVID ini, sedikit sebanyak telah meredakan, meringankan beban. Walaupun masih ada lagi yang merasakan mereka perlukan moratorium dilanjutkan, perniagaan masih perlu pemulihan. Tapi dari segi kesan tu saya rasa tidak seteruk apa yang berlaku pada tahun yang lepas. Jadi bagi saya ada sedikit ruang untuk bernafas. Tetapi ini tidak bermakna kalau PKP ini dilanjutkan untuk satu jangka masa yang panjang, ini memang akan meninggalkan kesan. Sebab kita tahu kita sekarang berada dalam fasa pemulihan, recovery state.
Jadi bagi saya kerajaan telah pun melakukan persediaan yang rapi dan kita lihat kesan-kesan yang dulunya kita lihat masalah ini mungkin tidak dijangkakan, tapi sekarang dengan pengalaman yang telah dilalui, kita mempunyai pengalaman dan juga ilmu yang lebih, kata orang lebih, kita mengetahui we have the advantage, mempunyai advantage untuk mengetahui kalau kita buat begini apa yang akan berlaku. So kita lihat banyak sektor-sektor yang sudah dibuka, walaupun kita lihat usaha ke arah menjaga, melandaikan kelok itu masih perlu dilakukan. Yang penting sekarang ialah rakyat Malaysia itu sendiri. Kita masih lagi tidak akur dengan apa yang diminta dalam SOP. Itu yang menyebabkan kalau kita tengok COVID ini melonjak, dia punya kes baru ini melonjak. Jadi kita perlu menjaga diri kita juga. Kita tidak perlu kerajaan untuk sentiasa remind kita untuk mengadakan roadblock dan sebagainya. Kalau kita lihat, ini tanggungjawab kita semua sebenarnya. Ya, Dr. Madeline, supaya kita tidak terlampau ataupun risau dan tidak menganggap ini sebagai satu isu besar, tetapi kita perlu juga berjaga-jaga dengan melihat indikator ataupun tanda-tanda jika ada sebarang isu di lapangan. Misalnya, kerana kita tahu ekonomi ini saling berkait. Dia mempunyai satu sistem rantaian bekalan yang tidak boleh dipisahkan. Walaupun kita membenarkan sektor-sektor yang perlu itu dibuka, tetapi misalnya, sebagai contoh, Dr. Mehdi mungkin bagi sedikit pencerahan. Kedai makan hanya boleh dibuka hingga jam 8 malam. Itu pun take away ataupun dibawa pulang saja, dibungkus ataupun food delivery sampai ke rumah. Tetapi kita tahu, majikan yang melakukan perniagaan makanan ini dan juga IKS dan banyak bacik jual nasi lemak dan sebagainya, pasti jualannya akan berkurang kerana masa itu terhad dan hanya take away ataupun bungkus saja dibenarkan. Bayangkan, majikan akan membayar gaji penuh ataupun gaji separuh kepada pekerja. Kalau kita menganggap MCO ini akan berlangsung hanya dalam 2 minggu, saya rasa agak ataupun cynical juga, mungkin lebih daripada itu. Jadi bagaimana kita memastikan bahawa ia saling berkait, kita tak boleh merentas daerah, merentas negeri, dan pastinya semua perkara-perkara berkaitan ekonomi juga perlu kita pantau dengan dekat supaya kesan itu akan diminimalkan. Pandangan Dr. Madeline? Betul, saya sangat bersetuju tu Tuan Haji, dan kita telah pun melalui 1 tahun proses ini. Jadi sekarang apa yang saya bayangkan, satu, kita ni rakyat Malaysia ni terlalu bergantung pada arahan. Bagi saya, kita tidak perlu lagi kerajaan untuk mengingatkan kita bahawa ini tanggungjawab kita. Itu nombor 1. Yang kedua, berkaitan dengan yang penting sekarang ialah isu dia sampai perlu diisytiharkan darurat ialah disebabkan oleh spike. Spike itu maksudnya peningkatan yang mendadak dari segi kes baru COVID ini. Jadi yang penting sekarang ialah kerajaan perlu juga memikirkan langkah-langkah baru. Mungkin kita perlu menggunakan app dalam mengenal pasti untuk what we call tracing. Sekarang perlu adanya tracing yang cepat supaya kuarantin dilakukan dengan cepat agar angka ataupun supaya dipercepatkan melandaikan kelok COVID ini dulu. Sebab selagi kelok COVID ini tidak dilandaikan, maka ekonomi akan terjejas. Jadi ini yang dikatakan tadi, hubung kait antara dua-dua ini. Jadi untuk kita memastikan ekonomi ini berjalan dengan lancar, ialah supaya kita juga sebagai pengguna, sebagai rakyat, juga kita membantu kerajaan sebab frontliner sekarang kesihatan ni, mereka sudah letih, sudah penat. Saya melihat muka Tan Sri, DG itu setiap bila dia membuat announcement, dia melihat angka itu semakin melonjak. Jadi kita seolah-olah kita rakyat juga memaksa kerajaan untuk memaksa supaya MCO ini dilaksanakan. Jadi cuba kita lakukan seperti apa yang Sarawak lakukan. Dia dengan begitu strict sekali, begitu dengan penuh penuh berhemah memastikan supaya rentas desa ini tidak dilakukan dan memastikan bahawa SOP itu diikuti dengan ketat sekali. Memang pengorbanan perlu. Kita perlu pengorbanan di peringkat kita. Dan balik kepada bisnes tadi, memang saya memang sangat saya sangat prihatin tentang dan begitu mendengar apa yang dikeluh resah yang dihadapi oleh
perusahaan kecil sederhana, khususnya mereka dalam sektor tidak formal. Tetapi kelonggaran yang diberikan sekarang bagi saya itu satu ruang untuk mereka bernafas berbanding dengan yang dulu, sebab kita kena bandingkan. Yang saya lebih khawatir ialah lebih kepada yang mereka yang bekerja ni, yang bekerja harian ini, di mana tadi disebut memang Tuan Haji mereka yang bekerja daripada rumah, tadi disebut tentang wanita, disebut tentang pekerja yang bekerja daripada rumah. Siapa yang akan membiayai kos elektrisiti, yang membiayai data tu? Sedangkan mereka terpaksa bekerja untuk kerajaan, untuk memajikan mereka. Tetapi pembiayaan itu terpaksa mereka tanggung. Dan ini meninggalkan kos yang tinggi kepada isi rumah, khususnya mereka golongan rentan. Jadi kerajaan juga perlu memberi perhatian kepada isi rumah, bukan saja kepada perniagaan. Jadi kerajaan juga perlu memikirkan dan saya mengharapkan supaya satu bentuk pakej baru terpaksa diperkenalkan. Sekarang kita melihat, dulu kita memang kita mendengar tentang moratorium, tapi kita dengar juga ramai yang masih meluahkan keluh resah mereka bila ramai yang tak dapat ICNAR mereka tidak diluluskan. Jadi kita perlu memikirkan satu cara baru bagaimana untuk mencari penyelesaian yang lebih bersifat sustainable, yang bersifat yang dapat melestarikan kehidupan, bukan saja yang bersifat short term ini. Apa yang berlaku sebelum ini ialah yang bersifat macam injection, fiscal injection yang pantas, yang perlu mengeluarkan mereka daripada dalam kitaran kelompok kitaran apa yang kita kata kemiskinan ini. Jadi yang diperlukan sekarang ialah satu bentuk bukan saja fiscal policy fiskal, dasar fiskal atau yang berbentuk injection 305 bilion itu, tetapi juga monetary policy juga perlu ada. Dan juga dasar-dasar perindustrian juga perlu difikirkan. Saya mengharapkan kerajaan memikirkan perkara baru, bukan saja lagi yang menggunakan yang dah 1 tahun tu. Apa cadangan Datuk Dr. Madeline Burma dalam aspek untuk kerajaan memikirkan dari sudut long term, perancangan jangka masa panjang? Kerana ramai mungkin mengambil pemikiran bahawa COVID ini akan ada di kalangan kita lama, walaupun vaksinnya akan sampai pada penghujung Februari. Kita rasa macam seolah-olah COVID ini selesai, tetapi jangkauan pemikir ekonomi bahawa kesan pandemik ini akan berlarutan, mungkin memakan masa 3 hingga 5 tahun. Jadi kita tidak dengar lagi plan jangka masa panjang kita mengimbangkan kesan pandemik dari sudut kesihatan dan juga ekonomi, dan juga melihat hal-hal berkaitan dengan kelompok rentan ini. Okey. Yang pertama, saya sangat bersetuju dengan Tuan Haji. Sekarang kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, kita kena side mind kita. Kita kena sidekan ataupun sedar bahawa kita akan hidup dalam persekitaran yang ketidaktentuan dengan adanya COVID. COVID tidak akan hilang 100%. Kita terpaksa hidup dalam persekitaran di mana we have to live with COVID dalam bahasa Inggerisnya. Itu nombor 1. Bermaknanya cara kita bekerja ini yang istilah norma baru ini dah menjadi istilah yang norma. Okey. Yang pertama, saya inginkan supaya kita kerajaan ataupun pihak swasta dan sebagainya, kita perlu memperkasa. The word is to empower our communities. Rakyat kita, khususnya golongan rentan ini, untuk memperkasakan mereka untuk memikirkan membantu diri sendiri, bukan saja bergantung kepada all the fiscal, suntikan-suntikan fiskal. Mereka perlu memikirkan, kita perlu ada program yang mana untuk mendidik mereka dari segi financial planning mereka, dari segi mencari peluang-peluang baru bagaimana untuk hidup dalam persekitaran yang penuh pancaroba ini. So, businesses, mereka ada program-program sebegini. Tetapi untuk isi rumah, saya tidak boleh membayangkan
masyarakat saya di luar bandar sekarang. Dulu yang kita fikirkan, mereka di luar bandar ni khususnya di rumah panjang, mungkin mereka ini tidak terkesan sangat oleh COVID sebab mereka ini dalam zon hijau. Tetapi baru minggu lepas, dalam minggu ini, kita mendengar bagaimana rumah panjang di Sarawak itu sudah menjadi kena lockdown. 7 buah rumah panjang kena lockdown. Dan mereka ini tidak diberi pendedahan yang mencukupi dari segi satu, kesihatan. Bagaimana nak menjaga kesihatan sebelum COVID, semasa COVID dan selepas COVID. Yang mereka tahu cuma takut dengan COVID. Itu saja yang mereka tahu. Tetapi bagaimana hidup dengan COVID? Satu, dari segi kesihatan. Kedua, memperkasakan mereka dari segi ekonomi. Bagaimana dalam keadaan di mana semua tekatan macam sekarang tidak boleh menyeberangi kawasan atau menyeberangi sempadan bukan sempadan daerah. Maka macam mana nak membawa? Bot tak boleh berjalan. So macam mana mereka anak mereka tidak boleh pergi ke sekolah. Sedangkan mereka ini green zone. Bagaimana? Jadi benda ini kerajaan perlu memikirkan bukan saja untuk mendidik masyarakat, mendidik SMEs ataupun perusahaan kecil sederhana, tetapi memperkasa masyarakat ini. Saya sangat prihatin sebab bagi saya mereka ini hanya sekarang ini mereka seolah-olah seperti passive receivers. Mereka ini hanya menerima orang yang pasif. Mereka tidak dilibatkan secara langsung dari segi merancang apa yang berlaku dalam kampung mereka, yang berlaku kepada penduduk di rumah panjang. Mereka tidak dilibatkan. So sekarang saya hendakkan khususnya mereka di luar bandar dan juga kumpulan rentan ini supaya dilibatkan secara langsung dari segi merancang aktiviti dalam masyarakat mereka. Dan macam perusahaan kecil sederhana, mereka ini orang yang terdidik. Mereka mempunyai akses kepada maklumat, mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap peluang-peluang yang ada di luar sana. Tetapi masyarakat golongan rentan ini, they do not have the time, they do not have the resources, dan juga mereka tidak, mungkin ramai di kalangan mereka ini tidak tahu tentang apa yang ada di sana. Jadi NGO perlu memainkan peranan, YB perlu memainkan peranan, ketua-ketua kaum perlu memainkan peranan penting. Dan juga pelajar-pelajar universiti yang mempunyai ilmu pengetahuan ini perlu lebih engagement dengan masyarakat ini, supaya mereka menjadi pelaku yang aktif. Macam kalau kami panggil, dia active players dalam aktiviti ekonomi, dari segi perancangan untuk aktiviti yang lebih dalam jangka masa panjang. Financial planning, I'm not too sure sama ada mereka ini dilibatkan. Okay. So jadi benda-benda begini yang saya harapkan the kind of program kerajaan akan perlu memikirkan program yang lebih bersifat jangka masa panjang, yang lebih bersifat sustainable. Bukan saja untuk memberitahu mereka, you boleh keluarkan duit banyak ni, ini bantuan yang kami boleh berikan. Sebab benda itu hanya dalam jangka masa pendek boleh membantu mereka. Tapi dalam jangka masa panjang, saya rasa kita perlu lebih program yang lebih bersifat capacity building, yang meningkatkan keupayaan mereka dalam untuk mengurus kehidupan mereka, keluarga mereka dan juga masyarakat mereka. Yang tu Tuan Haji. Ya. Dr. Medlin, apakah model terbaik untuk kita lebih orang kata pun thinking out of the box ataupun idea-idea yang lebih inovatif dalam kita melihat pelan jangka masa panjang ini? Kalau kita lihat ketika PKP yang pertama, seolah-olah NGO dan badan-badan sivil lebih ke hadapan approach-nya untuk reach out kelompok-kelompok rentan ataupun kelompok yang sebelum ini tidak rentan tetapi mereka sudah pun tergolong dalam kelompok rentan kerana mereka hilang kerja, bisnes tutup, IKS gulung tikar dan sebagainya. Bagaimana kita memperkasakan ataupun menggunakan segala the whole society, the whole government dalam konteks ini? Kita lihat Ustaz Abid Liu seolah-olah hero untuk reach out kelompok-kelompok ini di mana saja mereka berada. Kita lihat Mercy Malaysia, NGO Borneo Comrade di Sabah. Begitu hebat apabila Sabah melalui fasa pandemik yang begitu menggila ketika selepas pilihan raya negeri Sabah. Jadi bagaimana kerajaan perlu membuka ruang ini kerana NGO lebih fleksibel, NGO lebih banyak faham lokaliti, isu mengikut dinamik-dinamik mereka. Pandangan Dr. Medlin. Saya sangat bersetuju Tuan Haji sebab MTO, PKP
dan juga pengalaman kita tahun yang lepas telah menunjukkan, membuktikan bahawa sebenarnya kita bukan saja perlu hanya kerajaan yang memainkan peranan, ya. Maknanya selama ini kita selalu melihat hanya dua helix ni, kerajaan ataupun sektor swasta. Sekarang saya membayangkan 4 helix, ya, empat penjuru. Satu, sektor awam ataupun kerajaan. Kerajaan memang akan terus memainkan peranan penting, tapi kerajaan ada sekatannya, ada hadnya. So, jadi maknanya sekarang dengan kos yang tinggi dan sebagainya, lagipun saya rasa kerajaan sudah pun memainkan peranan yang penting untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk membantu. Itu kerajaan. Nombor 2, sektor swasta perlu memainkan peranan mereka. Mereka tidak boleh hanya berdiam diri dan hanya tunggu membayar cukai. Mereka perlu melalui CSR mereka, perlu melalui social enterprise, membangunkan social enterprise, menggalakkan individu, membiayai, bekerjasama dengan sektor yang ketiga. Jadi satu, awam, kedua, sektor swasta, ketiga, what we call the third sector, iaitu NGO seperti yang Tuan Haji sebut tadi. Itu NGO. Jadi NGO ini dan kita jangan ada setengah-setengah negeri itu, saya tak nak sebutlah negeri-negeri itu, mereka agak was-was terhadap peranan yang dimainkan oleh NGO sebab pengalaman lepas lah mungkin NGO ini dilihat sebagai anti kerajaan. Dalam keadaan sekarang, kerajaan perlu terbuka. Mereka lebih open, supaya mengenal pasti NGO mana yang memang genuine NGO yang tidak mengambil kesempatan. Mereka perlu bekerjasama. Iaitu itu yang sektor yang ketiga. Dan sektor yang keempat yang saya rasa juga penting ialah kadang-kadang kita gelar sebagai masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu memainkan peranan yang penting. Macam rumah pandang itu, mereka tidak boleh macam saya sebut tadi, hanya sebagai pelaku yang pasif, hanya menunggu. Macam zaman dulu memang mereka ini mungkin dianggap pasif sebab mereka ini hanya dilihat sebagai penerima saja. So sekarang mereka perlu diperkasakan, perlu dididik. Program-program kerajaan perlu mendidik mereka. Contoh, bagaimana nak membuat perancangan. Bekerjasama dengan kerajaan, bekerjasama dengan NGO, bekerjasama dengan universiti untuk membangunkan masyarakat mereka sendiri. Jadi sekarang kita perlu jaringan 4 penjuru ini. Bukan saja sektor awam semata-mata ataupun kerajaan semata-mata, tapi perlu adanya kerjasama yang erat antara kerajaan, antara sektor swasta, antara NGO dan NGI. Tadi disebut tentang Ebit Liu, NGI. Maka NGI itu individual, non-governmental. Tapi seperti kawan saya, Syed Azmi, yang banyak melakukan bantuan-bantuan. Dan yang keempat tadi yang saya sebut ialah masyarakat itu sendiri. Yang lebih penting itu masyarakat itu sendiri perlu memperkasakan diri mereka dan tidak hanya menjadi penerima yang pasif dari segi aktiviti-aktiviti membangunkan masyarakat. Ya. Adakah Dr. Madeline merasakan bahawa kerajaan sudah boleh memikirkan prioriti ataupun keutamaan walaupun bajet dibentangkan pada hujung tahun lalu, tetapi saya rasa Pak MOF perlu lebih peka dengan perkembangan semasa, perlu melihat realiti di lapangan. Adakah jaringan keselamatan sosial juga perlu lebih proaktif untuk menepani kesan-kesan MCO yang terkini ini? Betul, Tuan Haji. Saya terlibat dalam 2, kalau tak silap saya, ada 2 webinar yang diadakan untuk membincangkan tentang social protection tadi. Ternyata kita di Malaysia memang kita ada yang formal tu lah, yang macam KWSP dan sebagainya. Tetapi kita lupa kadang-kadang bahawa memang kita punya social safety net kita masih lagi tidak begitu kukuh atau tidak begitu kuat. Kita masih lagi bergantung kepada yang formal itu. Sedangkan kita tahu sebenarnya masyarakat kita sebenarnya berkeupayaan dan mampu untuk membangunkan jaringan safety net dia sendiri ataupun social protection-nya sendiri. Saya ambil contoh dalam masyarakat zaman dulu. Mungkin kita tidak pernah mendengar, you mungkin tak dengar sebab you muda. Okey, Tuan Haji, pernah dengar tentang mainan kutu tak? Orang main kutu. Ya, pernah. Okey, kita panggil credit rotation. Betul. Kita dulu melihat benda itu sebagai sesuatu yang negatif, sebagai mungkin dilihat sebagai sesuatu yang tidak perlu dibangunkan. Sedangkan benda ini boleh dibangunkan dalam masyarakat sebab benda itu masyarakat sendiri tahu bagaimana mengurusnya. Kepercayaan yang tinggi. So, mereka boleh menggunakan sistem dalam masyarakat kita. Masyarakat orang Islam contohnya, konsep wakaf, konsep
banyak boleh dibangunkan. Ya. So kita tidak perlu bergantung semata-mata hanya dengan the western concept of the concept yang kita belajar di universiti saja atau di sekolah. Sedangkan kita boleh menggunakan sistem yang diamalkan dalam masyarakat itu sendiri. Yang mereka tadi saya kata credit rotation itu untuk membantu mereka. Terima Itu kasih. Tuan Haji. Terima kasih Dato' Dr. Madlin Burma atas masa perkongsian kita pada malam ini. Itu saja agenda awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.